alaihi wasallam bersabda, "Man bana masjidan yabtaghi bihi wajha Allah, banallahu lahu mithlahu fil jannah." Sesiapa yang membina masjid kerana Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan membinakan untuknya seumpama masjid yang dibina, yang dia bina dulu. Allah Subhanahu wa taala bina masjid untuk dia di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Baik, dalam hadis ni, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Aisyah menceritakan bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintah, Rasulullah suruh supaya dibinakan masjid di dalam fidur. Dia dur, makna dur di sini adalah di dalam kawasan perumahan. Jadi kalau kawasan tu perkampungan, mesti kena ada masjid. Sebab itulah ulama menyebut bahawasanya mendirikan masjid ia termasuk dalam fardu kifayah. Mesti kita kena dirikan masjid agar syiar zahir, agar syiar Islam zahir daripada terbinanya masjid. Baik. Okey, itu yang pertama. Dan boleh juga difaham daripada hadis ini, perkataan fidur adalah di dalam rumah-rumah. Tadi kita kata dalam perkampungan. Dan boleh juga kita faham daripada hadis ini, maksud perintah di sini adalah perintah bina masjid dalam rumah. Ia memberi maksud adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintah kepada kita supaya sembahyang juga di rumah. Itu maksud bina masjid. Maksudnya kita adakan tempat sujud dalam rumah kita. Di sana ada hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayyuhan nas, sallu fi buyutikum." Wahai manusia, hendaklah kamu sembahyang di dalam rumah-rumah kamu. Fa inna afdala salatil mar'i as-salatu fi baitihi. Fa inna afdala salati salatul mar'i fi baitihi. Sesungguhnya seafdal seorang sembahyang seseorang adalah sembahyang di dalam rumahnya. Hak yang paling afdal sekali seorang tu sembahyang dalam rumah. Jadi maksudnya ada tuntutan daripada agama kita supaya kita jadikan dalam rumah kita tempat sujud. Illal maktubah, melainkan sembahyang fardu. Sembahyang fardu afdal di masjid lah. Di sana ada hadis yang lain yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, "La taj'alu buyutakum maqabir." Mu jangan jadikan rumah-rumah kamu seperti kubur. Kubur kan tak ada orang pergi sembahyang, kan pakai takut belaka nak pergi kubur kan. Jadi, mu jangan jadikan rumahmu seperti kubur. Sembahyang di rumah. Jadi, boleh juga kita faham perintah bina masjid fidur, maksudnya adalah kita kena letakkan dalam rumah kita tempat yang ataupun kita kena jadikan dalam rumah kita tempat yang kita dapat sembahyang. Baik. Cuma hak yang masyhurnya adalah huraian yang pertama tadi. Maksudnya dalam satu kawasan perumahan mesti didirikan masjid. Kita alhamdulillah di tempat kita ni masjid terlalu banyak. Masjid terlalu banyak. Tengah dengar subuh tu lah. Kalau orang bangun orang bangun awal dia dengar lah. Kalau bangun lewat tak dengar kau. Orang bangun awal kan, tempat kita ni kawasan Kuala Terengganu, bunyi situ bang, situ bang, situ bang, riuh dengan bang. Allahu Rabbi. Alhamdulillah. Syiar masih lagi zahir di tempat kita. Dan kita berdoa agar syiar ini berterusan. Baik, seterusnya, dan hendaklah masjid-masjid itu selalu dibersihkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintah kepada kami supaya kami bersihkan masjid. Dia bersihkan masjid dia dua. Yang pertamanya bersihkan masjid daripada najis. Yang keduanya bersihkan masjid daripada kekotoran yang bukan najis, sampah dan seumpamanya. Bersihkan masjid daripada najis adalah diwajibkan. Sebab itulah tidak boleh orang yang diri dia penuh dengan najis masuk ke dalam masjid. Kalau dalam kitab fiqh, dia akan cerita secara panjang lebar dalam bab perempuan yang haid masuk dalam masjid. Fiqh mazhab Imam Syafi'i. Dia cerita panjang lebar. Dia cerita lagu mana perempuan yang haid tidak boleh al-mukthu fil masjid, diam di dalam masjid. Perempuan yang haid tidak boleh diam di dalam masjid. Namun boleh perempuan yang haid lalu dalam masjid. Lalu tak apa, tapi syarat illam lalu tak apa, tapi dengan syarat illam takhaf talwithahu, sekiranya dia tidak bimbang mengotori masjid.
Manakala kalau dia bimbang mengotori masjid, takut titik darah dalam masjid, maka haram dia lalu dalam masjid. Sebab wajib kita kena bersihkan masjid daripada najis. Apa tu kalau kita buka dalam kitab syarah-syarah, ketika dia menceritakan hal tersebut, dia kata masalah ni hanya bukan khusus kepada perempuan yang haid. Bahkan setiap orang yang ada pada tubuhnya najis, dia mengambil hukum yang sama. Jadi tidak boleh dia masuk dalam masjid kalau bimbang mengotori masjid. Kerana apa yang dituntut oleh agama kita adalah membersihkan masjid. Nabi SAW perintah supaya dibersihkan masjid. Wajib kita bersihkan masjid daripada najis. Tidak boleh haram kita mengotori masjid dengan najis. Dan pernah kita cerita sebelum daripada ni tentang membawa kanak-kanak kepada masjid. Kan kita cerita dulu ni kan. Dia kanak-kanak ia terbagi kepada dua. Yang pertamanya kanak-kanak hak yang mumayyiz, kanak-kanak hak yang belum mumayyiz. Dan kita cerita tidak menjadi masalah ibu bapa membawa anak hak yang belum mumayyiz ke masjid. Buktinya pernah Rasulullah SAW membawa anak dia hak yang masih ada cucu dia, nama dia Umamah bintu Zainab, ke masjid. Baik, tapi dengan dua syarat. Kita sebut dah. Syarat yang pertama adalah jangan budak saat itu mengganggu orang lain. Kalau ganggu, duduk tarik orang tu, duduk tolak orang ni, duduk bersimbang sampai terganggu orang, itu tidak dibolehkan. Haram bawa. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, syarat jangan budak saat ni itu mengotori masjid dengan najis dan seumpamanya. Oh, awak mari masjid yang cabut paper lama, paper di tiang, di dinding, di latar, di kapet. Itu tak boleh. Hukum dia adalah haram. Sebab wajib kita kena membersihkan masjid daripada najis. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Manakala membersihkan masjid daripada sampah dan seumpamanya, hukum dia adalah disunatkan. Jadi sebab itulah kita tengok sampah apa semua sekali itu kita buang daripada masjid. Itu adalah perkara yang amat dituntut oleh agama kita. Yang ketiganya adalah dan diberi wangian. Maksudnya letak benda-benda wangi sikit dalam masjid. Kalau kita biar bau wangi sikit dalam masjid, minyak atau dan seumpamanya, hak tu hak yang dituntut oleh agama kita. Hadis ni hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Daud, Imam Tirmizi. Yang mana Imam Tirmizi menilai hadis ni sebagai hadis mursal. Baik. Namun masih lagi ada ulama hadis yang lain mengatakan hadis ni adalah hadis yang sanad dia bersambung. Seterusnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatalallahu al-yahud ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, muttafaqun alaihi, wa zada Muslimun wan Nasara. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga Allah taala melaknat orang-orang Yahudi kerana mereka telah menjadikan kubur nabi-nabinya sebagai masjid. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Imam Muslim menambah dan juga orang-orang Nasrani. Ada sebahagian daripada isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam sempat sebelum daripada berkahwin dengan Rasulullah dulu sempat berhijrah ke negeri Habasyah. Yang mana ketika mana dia berhijrah, dia melihat di sana ada sebahagian daripada Kristian, begitu juga di tempat lain ada sebahagian daripada Yahudi, dia menjadikan kubur para nabi mereka itu sebagai tempat sujud. Jadi jadikan kubur para nabi sebagai tempat sujud. Sujud kepada makhluk, hukum dia adalah haram. Sujud kepada makhluk, hukum dia adalah haram. Baik. Jadi sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doa supaya Allah Subhanahu wa taala melaknat puak-puak Yahudi dan puak-puak Nasara yang menjadikan kubur para nabi mereka itu sebagai tempat sujud. Di sana ada hadis yang lain. Okey, nanti kita akan baca satu lagi hadis, lepas tu kita huraikan sekali lagi ya. Seterusnya katanya hadis ni dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Imam Muslim menambah dan juga orang Nasrani. Walahuma min hadits Aisyah radhiyallahu anha kanu idza mata fihim ar-rajul as-salih banaw ala qabrihi masjida wa fihi ulaika syirarul khalqi. Dan bagi Bukhari dan Muslim daripada hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut bahwasanya
apabila ada seorang lelaki di kalangan mereka itu, seorang lelaki yang soleh di kalangan mereka itu meninggal dunia, mereka bangunkan tempat ibadat atas kuburnya. Di dalam riwayat ini disebutkan pula bahawa mereka adalah makhluk yang paling buruk. Jadi apabila ada lelaki yang soleh meninggal dunia, maka dibuatlah masjid di atas kubur lelaki soleh tersebut. Akhirnya dia sembah kepada, dia sujud kepada hak yang mati itulah, orang soleh itu. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah sejahat-jahat makhluk Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ni melarang kita sembahyang di atas kubur. Melarang kita sembahyang di atas kubur. Kerana dibimbangi membawa kepada sujud kepada orang yang telah meninggal dunia. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, kita kena tahu ziarah kubur lain daripada sembah kubur. Ziarah kubur lain daripada sembah kubur. Adapun ziarah kubur, perkara tersebut adalah dituntut di dalam agama kita. Sehingga Kang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur ala fazuruha." Dulu memang aku larang ziarah kubur, tapi sekarang hendaklah kamu ziarah kubur. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ziarah, kadang-kadang siang, kadang-kadang malam Nabi sallallahu alaihi wasallam ziarah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar pula kepada isteri diri Aisyah lagu mana cara apabila mung ziarah kubur, di antaranya mung bagi salam kepada penghuni kubur. Baik. Jangan kita pakai pukul mung apabila pergi tengok orang ziarah kubur terus kita kata sembah kubur. Itu adalah satu kesilapan dan satu kesalahan. Kadang-kadang kita tidak faham wakil. Dia belajar, ada sebahagian daripada para asatidah di tempat kita belajar di Pakistan, di India, yang mana memang ada sekelintir rakyat Pakistan, India tu sembah kubur. Akhirnya dia balik ke kampung, oleh kerana guru-guru sana, maulana sana larang mereka pergi ziarah kubur sebab takut sembah kubur, balik ke kampung larang, tak boleh kata ziarah kubur, hukum dia adalah haram sembah kubur. Padahal di tempat kita mana ada orang sembah kubur. Itu kita kena mereka buat perbezaan di antara dua perkara. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi di antara punca daripada rosaknya umat-umat dulu adalah apabila ada lelaki yang soleh mati, dia pun buat patung lelaki tersebut, dia buat gambar, akhirnya dia sembah. Itu jadi rosaknya umat-umat dulu. Sebab itulah di antara perkara yang makruh yang banyak dilakukan oleh masyarakat kita adalah meletak gambar para alim ulama di dalam rumah dan seumpamanya. Ia bukan perkara yang comel, bukan perkara makruh. Itu kita kena faham. Gambar para alim ulama sebenarnya makruh kita letak gantung dalam rumah dan seumpamanya. Itu kita kena faham. Buat Tuhan pula jadi rosak habis. Itu kita kena tahu, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Seterusnya kata dia, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ba'atha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khaylan faja'at bi rajulin farabatuhu bi sariyatin min sawaril masjid. Al-hadis muttafaqun alaih. Maksudnya daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu telah menceritakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengiringkan pasukan berkuda. Lalu mereka kembali dengan membawa seorang tawanan. Kemudian mereka mengikatnya di salah satu tiang masjid dan seterusnya hingga akhir hadis. Maksudnya hadis ini panjang. Hadis ini diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Cerita hadis ini panjang sebenarnya. Hadis ini diriwayat daripada Abu Hurairah, yang mana Abu Hurairah menceritakan bahawasanya satu ketika tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghantar satu pasukan tentera berkuda ke negeri Najd, negeri Yamamah, ke sana. Maka tentera berkuda yang dihantar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawang seorang lelaki yang dikenali sebagai Thumamah bin Usal, sebagai Thumamah bin Usal. Thumamah bin Usal, betul dah rasanya? Betul dah? Thumamah bin Usal. Dia di antara pemimpin kepada Banu Hanifah. Betul dah? Thumamah bin Usal. Dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi sahabat Rasulullah tak kenal dia. Dia ni di antara pemimpin kepada Bani Hanifah. Nama dia Thumamah bin Usal. Sampai di Madinah, sahabat Rasulullah ikat dia dalam masjid. Dia orang kafir. Ikat dia dalam masjid. Rasulullah kenal dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kenal dia sebab dia adalah pemimpin kepada Bani Hanifah. Baik.
Apabila sahabat ikat dalam masjid, okey kita cerita dulu, nanti baru kita khabar hukum berkait dengan masjid lagi. Lepas daripada tu Rasul tanya, ma indaka ya Thumamah? Apa hak yang ada di sisi engkau wahai Thumamah? Kata Thumamah bin Uthal, indi khair ya Muhammad. Di sisi aku ada kebaikan yang banyak wahai Muhammad. Memang dia orang kaya, dia pemimpin. Katanya in taqtulni taqtul zadamin. Kalau sekiranya membunuh aku, membunuh orang yang mempunyai darah yang cukup berharga. Maksudnya kaum aku dok lok saja. Dia akan balas balik. Tapi wa in tun'im ala syakir. Kalau memberi nikmat, membebaskan aku, memberi nikmat kepada orang yang pandai berterima kasih. Pandailah aku berterima kasih. Kalau cakap kita kan. Baik. Wa in turidu malan fasal minhu ma tasha. Kalau mu nak harta, mu mintalah banyak mana pun hak yang mu nak. Dia orang hebat. Lepas tu fatarakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul pun tinggal dia. Esok Rasul mari pula masjid, Rasul pun tanya soalan yang sama sampai 3 kali. Lepas cukup 3 kali dan dia jawab benda yang sama, Rasul suruh sahabat bebaskan dia. Maka dia bebaslah. Dia tubik daripada masjid. Dia pergi tempat ladang kurma yang dekat, paling dekat dengan masjid. Dia mandi, dia mari jumpa balik dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mari jumpa tujuan untuk apa dia? Untuk memeluk Islam, mengucap dak setarang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Thumamah bin Uthal. Lepas daripada dia mengucap, dia khabar kepada Rasulullah. Sebelum daripada ni tidak ada pun muka yang paling aku benci berbanding dengan mukamu wahai Rasulullah. Tapi faqad asbaha wajhuka ahabbal wujuhi ilayya. Sekarang ni tak ada dah muka yang paling aku kasih berbanding dengan mukamu wahai Rasulullah. Allah Rabbi. Tengok akhlak Rasulullah, cara layanan Rasulullah. 3 hari je diikat dalam masjid. Padahal kena ikat tak wanang. Tapi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Rasulullah tunjukkan, dan akhlak para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun terhadap musuh, sehingga kan orang yang paling benci Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya bertukar menjadi orang yang paling kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata sebelum daripada ini tidak ada satu agama di atas muka bumi yang paling aku benci berbanding dengan agama yang dibawa olehmu. Tapi pada hari ini agamamu yang paling aku suka sekali. Dan sebelum daripada ini tidak ada tempat, negeri, kampung yang paling aku benci berbanding dengan Madinah. Tapi pada hari ini tak ada kampung yang paling aku suka melainkan Madinah. Allah Rabbi. Baik. Lepas tu dia pun kabarlah beberapa perkara. Di antaranya dia kata sebenarnya aku nak pergi buat umrah. Tiba-tiba tentera berkuda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam igat dia. Lepas tu Rasul suruh dia teruskan ibadat umrah. Okey. Itu sedikit sebanyak tentang cerita tersebut. Cuma benda yang kita dapat ambil daripada hadis ni berkait dengan masjid, hak yang dapat kita ambil hadis ni berkait dengan masjid adalah dibolehkan orang kafir masuk ke dalam masjid. Kerana sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikat Thumamah bin Uthal di dalam masjid. Sedangkan Thumamah bin Uthal pada ketika tu seorang yang kafir, orang musyrik, orang kafir. Jadi boleh masuk, orang kafir boleh masuk dalam masjid. Tapi ada syarat-syarat, dia bukan boleh secara mutlak. Dia kena jaga adab-adab masjid. Di antaranya bukanlah boleh awak masuk anjing dalam masjid. Awak masuk anjing tak boleh ya. Awak masuk anjingnya berok dalam masjid, kecing dalam masjid. Mana boleh. Macam hak yang berlaku di Indonesia baru ni tu kan. Baik, tu tak boleh lah. Jadi orang kafir boleh masuk dalam masjid dengan syarat-syaratnya berpandukan kepada hadis ini. Tapi kena ingat, boleh orang kafir masuk ke dalam masjid selain daripada Masjidil Haram. Adapun Masjidil Haram tidak dibolehkan orang kafir masuk dalam Masjid Haram. Kerana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quranul Karim, "Innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul Masjidil Haram ba'da 'amihim hadha." Sesungguhnya orang musyrikin adalah golongan yang najis. Najis i'tiqad dia. Kerana dia syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, i'tiqad dia najis. Boleh dia syirik kepada Allah Subhanahu wa taala sedangkan Allah taala menciptakan dia. Maka tidak boleh dia mendekati Masjidil Haram selepas daripada tahun ini. Rasulullah Allah Subhanahu wa taala melarang orang kafir masuk ke dalam Masjidil Haram. Sebab itulah kalau kita pergi Mekah, dia ada kawasan, dia panggil ada hudud, ada batasan, yang mana kawasan ni orang kafir tak boleh masuk. Kawasan ni orang kafir tak boleh masuk. Dia ada buat batasan, kawasan ni orang kafir tak boleh masuk. Dalam tanah haram orang kafir tak boleh masuk sampai ke sekarang. Baik. Cuma kalau ada juga orang yang masuk sebelum daripada ni, hak tu dia pandai benda tipu dah.
Maksudnya tipu apa semua sekali, walau masuk Islam apa semua sekali dapat visa boleh masuk setagang. Maksudnya pendek kata dia menyelinap masuk. Tapi kalau tahu memang pihak pemerintah Arab Saudi pun tidak bagi, kerana itu adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quranul Karim. Itu perlu kita kena tahu. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da 'amihim hadza. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik, orang yang melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala adalah najis, kotor i'tiqad dia. Maka janganlah dia mendekati Masjidil Haram selepas daripada tahun ini. Jadi selain daripada Masjidil Haram dibolehkan orang kafir masuk, tapi dengan syarat-syarat yang tertentu. Baik. Seterusnya wa anhu radhiyallahu anhu anna Umar radhiyallahu anhu murra bi Hassan, bukan marra. Anna Umar radhiyallahu anhu marra bi Hassan yanshudu fil masjid falahadha ilayhi faqal qad kuntu anshud wa fihi man huwa khairum minka muttafaqun alaih. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, katanya bahawa Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu melihat Hasan radhiyallahu taala anhu. Hasan di sini Hasan bin Thabit, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia memang cukup hebat dalam bersyair, masyhur. Dia adalah tukang syair. Nama Hasan bin Thabit. Sedang mendendangkan syair di dalam masjid. Ada seorang sahabat Rasulullah nama Hasan bin Thabit. Dia mendendangkan, dia melagukan syair dalam masjid. Dia baca syair dalam masjid. Baca syair bukan baca seorang. Dia tak baca seorang slow gitu, baca kuat nak bui orang dengar. Tu baca syair. Kalau kita nyanyi gitulah, nyanyi bui orang dengar. Lepas daripada tu, tengah-tengah dia sedang mendendangkan syair, maka Umar memandangnya dengan pandangan yang tajam. Umar tengok keling ke dia. Umar tengok keling ke dia. Umar marah dia. Maka Hasan berkata, dahulu aku sering mendendangkannya dalam masjid, padahal di dalamnya terdapat orang yang lebih baik dari kamu, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi nampak macam Umar tak setuju dia sedang duduk mendendangkan syair dalam masjid. Maka Hasan bin Sabit kata, aku zaman Rasulullah, ikut kepada Sayyidina Umar, aku di zaman Rasulullah aku kan duk ucapkan syair dalam masjid. Dalam masjid saat ni ketika aku mengucapkan syair, mendendangkan syair, ada orang yang lebih baik daripada mu lagi. Dia kata kepada Sayyidina Umar. Siapa yang dimaksudkan orang yang lebih baik daripada Sayyidina Umar? Iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi senyap Sayyidina Umar. Baik. Kenapakah Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu memandang dengan pandangan yang tajam kepada Hasan bin Thabit ketika Hasan bin Thabit mendendangkan syair dalam masjid? Kerananya di sana ada beberapa hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang mendendangkan syair dalam masjid. Di antaranya hadis yang diriwayat daripada Abdullah bin Amr bin Al-As yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi, Imam Abu Daud dan beberapa orang ulama hadis yang lain. Kata Abdullah bin Amr bin Al-As an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu naha an tanashudil ash'ar fil masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang mendendangkan syair di dalam masjid. Wa anil bai'i wal ishtira'i fi. Rasul larang jual beli dalam masjid. Wa an yatahallaqan nas fil masjid qabla al jum'ah. Rasul larang manusia buat halaqah dalam masjid sebelum daripada Jumaat. Tak apalah kita nak cerita sebab buat halaqah dalam masjid sebelum daripada Jumaat, buat majlis ilmu, ada perbincangan yang panjang. Tak apa, nanti yang bersetuh sikit masalah tu. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada hadis yang diriwayat oleh Imam Tirmizi dan beberapa orang ulama hadis yang lain daripada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma, yang mana Rasulullah larang mendendangkan syair di masjid. Maka sebab itulah Sayyidina Umar ketika Hasan bin Thabit melagukan syair di dalam masjid, dia tengok dengan mata yang tajam. Tapi Hasan bin Thabit dia ada alasan dia sebab dia buat perkara tersebut. Alasan dia adalah masa zaman Rasulullah aku buat, Rasul tak marah pun aku. Jadi maksudnya ada syair yang Rasulullah larang didendangkan di dalam masjid.
Dan ada syair yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak larang didendangkan di dalam masjid. Syair mana hak yang tak boleh, syair mana hak yang boleh? Kalau syair hak yang tidak ada maksiat, hak yang tidak ada ngaruk-ngaruk, hak tu tak ada masalah. Tama-tama syair Hasan bin Thabit adalah syair hak yang baik, bukan syair hak yang ngaruk. Hak tak boleh syair ngaruk. Okey, daripada hukum ni kita dapat buat kesimpulan, kalau sekiranya nasyid dalam masjid, kadang-kadang ada sebahagian daripada masjid di tempat kita menganjurkan program nasyid kemasyarakatan, kampus sekali buat dalam masjid. Hukum dia lagu mana? Kita kena tengok apakah ungkapan-ungkapan dalam nasyid tersebut. Kalau dalam nasyid tersebut ungkapan hanya bercinta je kerja, hukum dia adalah salah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang. Okey, tu kita kena faham. Ada ke nasyid bercinta? Oh, kalau orang hidup zaman kita jangan tanya benda tu. Orang hidup zaman kita lah ni berlambuk. Kadang-kadang nasyid tu kita tak reti, tak tahu. Nasyid ke nyanyi kita tak tahu sekarang. Kadang-kadang Allahu Rabbi, lebih kurang aja dengan nyanyi. Di zaman kita lah ni kan macam-macam. Jadi kita kena tengok perkataan-perkataan ataupun ungkapan-ungkapan dia, kata-kata yang digunakan dalam nasyid tersebut. Kalau nasyid itu memang teruk lah, ngaruk tadi. Okey, hak tu hukum dia haram didendangkan dalam masjid, berpandukan kepada hadis yang Rasulullah larang dendangkan syair dalam masjid. Okey. Tapi kalau nasyid-nasyid saat ni itu bukanlah ngaruk, bukan benda perkataan-perkataan dia benda mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai contoh mengajak kepada tinggal maksiat, melakukan ketaatan, suruh belajar, suruh ngaji, sebagai contoh, maka hak tu tidak menjadi masalah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hak tadi dalam hadis hak yang panjang, hak yang kita sebut tadi, hak yang diriwayat oleh Imam Tirmizi daripada Abdullah bin Amr bin Al-As, Rasul larang yang pertamanya dendangkan syair dalam masjid, yang kedua berjual beli dalam masjid, yang ketiganya adalah manusia buat halaqah di dalam masjid sebelum daripada Jumaat. Ini kita kena cerita juga sikit sebab kita nak khabar nak cerita saat ni kan. Di sana ada beberapa hadis yang diriwayat oleh Imam Tirmizi, Imam Abu Daud dan beberapa orang ulama yang lain yang mana Rasulullah larang buat halaqah di dalam masjid sebelum daripada Jumaat. Kata ulama, halaqah tersebut tak kira lah sama ada halaqah ilmu agama ataupun selain daripada ilmu agama, ia termasuk. Sebab itulah di antara perkara yang dibincang oleh ulama, apakah hukum mengadakan majlis ilmu sebelum daripada khutbah. Ada sebahagian daripada ulama mengharamkan dan ada sebahagian daripada ulama mengharuskan. Ulama yang mengharamkan kerana berpandukan kepada hadis yang Rasulullah larang buat halaqah dalam masjid. Dan ada sebahagian daripada ulama mengharuskan kerana di sana ada hadis yang diriwayat oleh Imam Abdul Razak dalam kitab Musannaf dia, Imam Ibn Abi Shaybah tak silap ingat, daripada Abi Hurairah, yang mana Abu Hurairah apabila dia keluar semayang Jumaat sebelum daripada khatib berkhutbah, dia ngajar dulu. Dia ngajar. Jadi punca daripada ada hadis yang melarang, ada hadis yang sebahagian daripada sahabat buat, maka di sini berlaku perselisihan di kalangan ulama hukum berkenaan dengan mendirikan majlis ilmu sebelum daripada khutbah Jumaat. Dan hamba buat penulisan berkenaan dengan permasalahan ni kerana ada beberapa orang sahabat tanya hukum tersebut. Jadi kesimpulannya, hukum melakukan majlis ilmu sebelum daripada khutbah Jumaat, hukum dia adalah dibolehkan, tapi dengan syarat dibolehkan berpandukan kepada Abu Hurairah sendiri melakukan khutbah Jumaat, melakukan majlis ilmu sebelum daripada khutbah Jumaat, tapi dengan syarat ia tidak mengganggu orang ahli jemaah yang lain untuk sembahyang. Kerana apa yang dituntut bagi orang yang hadir awal adalah sembahyang dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan mengganggu. Kalau nak buat tidak menjadi masalah, tapi jangan mengganggu. Namun di sana ada sebahagian daripada ulama menghukumkan makruh dan haram. Itu perlu kita kena tahu, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Seterusnya wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sami'a rajulan yanshudu dhallatan fil masjid falyaqul la raddaha Allahu alaik fa innal masajida lam tubna li hadhihi, rawahu Muslim. Kata dia daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendengar seseorang mengumumkan barang yang hilang di dalam masjid,
hendaklah dia mengucapkan semoga Allah Ta'ala tidak mengembalikannya kepadamu. Allah Rabbi. Tengok. Hadis ni, hadis sahih. Diriwayat oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Ini adalah agama kita. Di antara perkara yang perlu kita kena jaga, ketika kita duduk dalam masjid, kalau barang kita hilang, kita jangan buat riuh dalam masjid. Siapa jumpa barang aku hilang, kunci kereta aku hilang, beg pitih aku hilang. Jangan buat riuh. Allah Rabbi. Kalau buat riuh lagu tu, Rasulullah suruh doa. Doa lagu mana? Semoga mu tidak jumpa barang hak mu hilang. Kena doa. Hak tu hak yang disyariatkan. Parok lah. Kawan ni hilang barang dah. Wah. Kita kata, semoga tak jumpa barangmu. Khabar gitu, tak tahu lah warna kalau masyarakat kita tak tahu lah. Baloh kali yo. Baik, punca daripada jahil tentang hukum agama. Tu baloh je kalau tak jahil tentang hukum agama, tak baloh. Dah benda tu disyariatkan. Apa hak yang disyariatkan oleh agama kita ketika kita dengar orang duk riuh damak, kalau cakap dengan orang, riuh damak dalam masjid duk cari barang hilang, maka kita kata mana? Semoga Allah Ta'ala tidak mengembalikan barangmu tu. Biar hilang gitu lah. Buat bisik bangun dalam masjid. Okey, tu apa hak yang diajar oleh agama kita. Hadis ni hadis riwayat Imam Muslim, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Rabbi. Ini di antara perkara yang perlu kita kena jaga-jaga. Tengok dalam hadis ni kata Rasulullah bagaimana? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kamu melihat barang siapa yang mendengar seorang mengumumkan barang yang hilang di dalam masjid. Ada seorang tu barang dia hilang. Dia kata, siapa jumpa barang hamba, kunci kereta ataupun beg peti, apa semua sekali, handset. Katanya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah dia mengucapkan semoga Allah Ta'ala tidak mengembalikannya kepadamu. Okey, dalam hadis ni sekurang-kurangnya dua hukum yang kita dapat ambil. Yang pertamanya adalah ketika barang kita hilang, kita tidak boleh buat riuh dalam masjid. Jangan buat riuh. Sebab dalam masjid ni ada orang semayang, ada orang baca Quran, kan mengganggu kan. Sehingga kan usah kata benda hak yang lain. Bukan ada sebahagian daripada sahabat ngaji Quran kuat, Rasulullah keluar daripada rumah dia, Rasulullah larang jangan ngaji kuat, kerana setiap seorang di kalangan kamu sedang bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala, kan ganggu orang lain. Sampai tahap tu. Dan kalau benda hak yang suku sakat yang tidak ada kaitan dengan agama, maka lebih lagi dilarang kita buat bising dalam masjid. Jadi buat senyap-senyap dah. Buat senyap-senyap. Buat senyap-senyap slow-slow je. Baik, okey, itu yang pertama. Yang keduanya, ketika kita tengok orang duk riuh dalam masjid, cari barang hilang, maka apa yang dituntut adalah kita berdoa. Sunat kita doa. Doa supaya jumpa, bukan doa supaya jumpa. Doa supaya tak jumpa. Tu dia. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, selagi benda yang perlu kita kena bincang juga, satu benda lagi. Kadang-kadang kalau kita tengok hadis ni, maka kita pukul umum. Kita tak boleh nak pukul umum. Sebenarnya bercakap di dalam masjid adalah dibolehkan. Bercakap di dalam masjid walaupun hal dunia adalah dibolehkan. Kerana tidak ada satu hadis yang sahih pun yang melarang kita bercakap hal dunia di dalam masjid. Dan ada sebahagian daripada sahabat Rasulullah disebut dalam hadis yang sahih bercakap hal dunia di dalam masjid. Tapi dengan syarat. Dengan syarat jangan mengganggu orang lain. Ada orang kata kalau cakap dalam masjid hal dunia semayang dia tidak diterima 40 hari apa mengarut. Hak tu semua mengarut belaka. Cakap mudah mengarut belaka. Tidak ada satu hadis yang sahih pun yang menyebut hal tersebut. Kita cakap hal dunia di dalam masjid, ia bukanlah menyebabkan semayang kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu hadis yang sahih pun yang menyatakan hal tersebut. Jadi sekarang ni kita kena bezakan di antara hadis ni dengan hukum bercakap dalam masjid. Hukum bercakap dalam masjid adalah diharuskan sama ada benda hak yang baik, sama ada benda hak yang akhirat ataupun benda dunia. Selama mana benda tu bukan benda maksiat. Kalau benda maksiat luar masjid pun hukum dia adalah haram. Tapi bagi orang yang nak cakap hal dunia dalam masjid, jangan sekali-kali percakapan dia mengganggu orang lain nak beribadat di dalam masjid. Hadis ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh doa supaya tidak dikembalikan kerana dia mengganggu orang hak duduk dalam masjid, riuh damak, duk cari barang hilang dalam masjid. Dia kan kita duk cari barang hilang ni tempat orang ramai kan, tengok dalam masjid orang ramai, riuh damak cari dalam masjid, hukum dia adalah salah. Seterusnya wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sami'a rajulan yanshudu dallatan fil masjid falyaqul la raddaha Allahu alaik fa innal masajid lam tubna lihadha. Sama ke? Sama je.
Oh, dia buat mari 2 kali kita ambil. Okey, tu kita baca dah. Wa an Hakim bin Hizam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, kita baca dah saat ni. Kita ambil 2. Okey, kita baca sekali lagi ya. Barang siapa yang mendengar seorang mengumumkan barang yang hilang dalam masjid, hendaklah dia mengucapkannya. Semoga Allah Ta'ala tidak mengembalikannya kepadamu. Kerana sesungguhnya masjid didirikan bukan untuk itu. Masjid bukan didirikan bukan kerana tempat untuk mencari barang hilang, duk bising bangun dalam masjid. Bukan. Masjid dibinakan untuk benda, untuk zikrullah, untuk bersembahyang. Baik. Seterusnya, wa an Hakim bin Hizam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuqamul hudud fil masajid wa la yustaqadu fiha. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud bi sanadin dhaif. Daripada Hakim bin Hizam radhiyallahu taala anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hukuman hudud tidak boleh dilakukan di dalam masjid dan tidak pula boleh melakukannya hukum qisas di dalamnya. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Daud dengan sanad yang dhaif. Hadis ni muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Bulughul Maram dia menyebut bahawasanya hadis ni diriwayat dengan sanad yang dhaif. Namun di sana ada hadis yang lain yang menyokong hadis ini. Kita tak ada ciri-ciri panjang lah yang menyokong hadis ini, sehingga kan ada sebahagian daripada ulama mengatakan hadis ini adalah hadis hasan li ghairi. Hadis hasan li ghairi hukum dia adalah makbul, boleh diterima dalam hukum hakam. Jadi apa yang kita dapat faham daripada hadis ni bahawasanya hukum hudud tidak boleh dilaksanakan dalam masjid. Maksud dia hukum hudud, orang yang curi apabila sabit kesalahan dia dengan syarat-syarat yang tertentu, maka hukum Islamnya kena potong tangan. Maka potong tangan tidak boleh dilakukan dalam masjid. Sama juga di antara hukum hududnya bagi pengzina yang belum berkahwin, maka hukuman dia adalah kena rotang sebanyak 100 rotang. Tidak boleh dilakukan dalam masjid. Kecing dalam masjid, begok rotang orang, kotor habis masjid. Begitu juga orang yang berzina, yang pernah berkahwin, hukum dia adalah rejam sampai mati. Tidak boleh dilakukan dalam masjid. Hukuman qisas bunuh balah tidak boleh dilakukan dalam masjid. Nah, tapi bukan semua benda tidak boleh dilakukan dalam masjid. Bukan semua benda. Bahkan di zaman Rasulullah pernah ada sebahagian daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat tarian permainan pedang dalam masjid. Membuat tarian permainan pedang dalam masjid. Dan ada seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang cedera parah. Nama dia Sa'ad bin Mu'adz, dan dia dirawat di dalam masjid. Bukan maksud semua benda tak boleh buat dalam masjid, mereka sembahyang, berzikir, ngajar saja, bukan. Ada benda yang boleh, ada benda yang tidak dibolehkan. Kita tahu mana boleh, mana tak boleh, kita kena tengok dalil daripada syarak. Dan pada malam ni ada beberapa perkara yang kita bincang, yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak boleh dilakukan dalam masjid. Bising bangun, riuh damak dalam masjid, cari barang hilang tak boleh. Nega dalam masjid tak boleh. Berkumpul dalam masjid sebelum daripada Jumaat sehingga kan mengganggu orang lain untuk mendirikan sembahyang sunat dan seumpamanya adalah tidak dibolehkan. Baik. Melaksanakan hukum hudud, hukum qisas dalam masjid, itu tidak dibolehkan. Okey. Tapi bukan semua perkara tidak dibolehkan dilakukan dalam masjid. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya, sebelum daripada kita berhenti, masjid ni adalah tempat mulia. Masjid adalah rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka fungsi masjid bukanlah seperti fungsi patah dan seumpamanya. Jadi bukan semua program boleh kita buat di dalam masjid. Ada program yang tidak boleh kita buat dalam masjid dan ada program yang boleh kita buat dalam masjid. Yang penting program yang kita buat dalam masjid, yang penting jangan sekali-kali mengganggu orang hak sembahyang, orang nak berzikir dalam masjid. Yang keduanya, jangan perkara tersebut perkara maksiat yang dilarang oleh agama. Kita rasa situ dulu pertemuan kita pada malam ni. InsyaAllah kita jumpa balik pada minggu-minggu yang lain sekiranya dipanjangkan umur. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberkati majlis ilmu kita pada malam yang mulia ini, dan sama-sama kita dapat mengambil manfaat dan sama-sama kita dapat amalkan. Wallahu Subhanahu wa taala a'la wa a'lam. Allahumma haqqiqna bittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batina. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا أقيموا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. Sudah betulkan saf, rapat-rapatkan saf, pastikan samakan tumit, samakan bahu. Salli lillahi ta'ala, salli farad al-isya ya arba rakatin imama lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhi lilladhi fatara as-samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal mushrikeen. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana minal muslimin. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده. الله أكبر. ربي اغفرني وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني واعف عني. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده. الله
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان ربي العظيم وبحمده. الله أكبر. ربي اغفرني وارحمني ويجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني واعف عني. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم وبحمده. الله أكبر. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. سبحان ربي الأعلى وبحمده. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. ربي اغفر وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني واعف عني. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى وبحمده. سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. سبحان ربي الأعلى وبحمده. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم حون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.